Ya. Okey, baik. Kita baru-baru ini kita telah mempelajari berkaitan dengan skala dan jarak. Jadi, kita telah mempelajari yang ini ya. Okey, cikgu ulang semula, iaitu kita belajar bab 1 iaitu skala dan jarak, di mana skala ada 3 jenis. Skala lurus, skala penyata dan juga yang ketiga skala pecahan wakilan. Jadi kita dah belajar yang itu. Begitu juga kita dah lihat berkaitan dengan jenis-jenis jarak. Jarak mutlak dan jarak relatif. Orang-orang kalau kamu nak tahu ya, orang-orang dulu berkaitan dengan jarak ni, kalau jarak mutlak orang dulu-dulu, orang Melayu di Malaysia dulu, dia pakai apa tahu? Dia pakai batu, dia tak pakai kilometer. Dia pakai batu, iaitu apa? 1 batu, 2 batu, 3 batu, 50 batu. Tu dulu. Kemudian kalau jarak relatif, orang-orang dulu, dia tak pakai tambang, sebab orang dulu-dulu mana ada kenderaan. Jadi diorang guna apa tahu? Diorang guna, oh berapa jauh rumah kau dengan rumah dia? Sepelaung je. Tahu sepelaung? Sepelaung maknanya apa tahu? Kalau kamu laung menjerit satu jeritan sampai rumah dia dengar, itulah dia jarak. Jarak satu jeritan maknanya sepelaung. Itu orang dulu pakai ya. Jarak sepelaung. Itu dipanggil jarak relatif. Dulu-dululah. Zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu pun semua. Tapi zaman sekarang jarak relatif menggunakan sama ada kos ataupun masa. Jadi kita dah lihat. Dan juga kita dah lihat berkaitan dengan skala lurus. Ingat lagi tak? Skala lurus, skala penyata dan juga pecahan wakilan. Kalau tak faham, skala lurus bermakna skala lurus ada dua. Skala lurus mudah dan skala lurus penuh, iaitu yang ada satu garisan sahaja. Dan juga satu lagi yang ada garisan yang berkotak-kotak. So itu dikatakan skala lurus. Manakala yang kedua iaitu skala penyata yang kita pelajari hari itu, iaitu berkaitan dengan skala yang dalam bentuk ayat. Ini dalam bentuk ayat. 1 cm mewakili 1 kilometer. 1 cm mewakili 1 km. Itu skala dalam penyata. Kemudian kita belajar juga pecahan wakilan, iaitu 1/100,000. Ya, betul. 1 cm sama dengan 1 kilometer di atas permukaan bumi. Yes. Sama juga macam ini. 1/100,000 maksudnya 1 cm bersamaan dengan 100,000 cm di atas bumi. Dan 100,000 cm adalah bersamaan dengan 1 kilometer. Jadi itu perbezaannya. Itu pecahan wakilan. Kemudian kita belajar juga tentang jarak. So jarak ada dua, iaitu jarak mutlak dan juga satu lagi jarak relatif. Di mana jarak-jarak ini, kalau jarak mutlak mesti dinyatakan dalam meter ataupun juga kilometer. Meter atau kilometer tetap dan juga tidak berubah. Manakala jarak relatif pula adalah jarak yang diukur berdasarkan kos dan juga masa. Dan dia tidak tetap dan berubah-ubah. Contohnya tambang bas ataupun juga masa perjalanan. Kita belajar tambang bas dan juga masa perjalanan dari Ipoh ke Bido. So itu dikatakan sebagai jarak relatif. Bagaimana yang ditentukan? Ini yang kita belajar hari itu kan. Tentang jarak mutlak. Macam mana nak ukur? Kita tandakan X di rumah Adeline. Siapa dia punya X Adeline? So boleh letak kat situ ya. Kemudian letak kat sekolah kat sini, kemudian kita ukur. Kemudian rumah Yusrita, letak X kat rumah Yusrita. Siapa X Yusrita kat sini? Tak ada. Jadi letakkan kat situ, kemudian juga barulah diukur. Begitu juga X di rumah Kavita, dan kamu ukur.
menggunakan pembaris pun boleh. Okey. Dan kita dah belajar tentang jarak relatif ini. Okey. Dan bila kita lihat berkaitan menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Okey. So kita juga telah lihat tandakan X di sekolah dan juga di rumah Faiz. Ini pun jadi isu juga hari tu kan. Siapalah X Faiz ni kan. Jadi kita telah sambungkan dan juga kita ukur menggunakan pembaris. Aduh ya. Okey, jangan main XX belajar dulu. Ya, jangan nak XX sangatlah kan. Okey. Baik. So itu sebenarnya jarak sebenar. Okey. So bila diukur jarak di antara kedua tempat ini adalah 11 cm. Kalau kita lihat di sini ada 11 cm, bermakna kalau kita lihat skala pula, skala peta ialah 1 cm mewakili 1 km. Means that jarak sebenar di antara sekolah dengan rumah Faiz ialah 11 darabkan dengan 1, so is equal to 11 km. Dia macam tu. Okey. Baik. Bagaimana nak ukur? Okey, kalau jarak lurus kita tahu diukur menggunakan pembaris, okey, juga menggunakan ini jangka apa? Jangka tolok. Dan juga yang ketiga ni iaitu jalur kertas. Ni jalur kertas. Okey. Mudah je nak gunakan ketiga-tiga ni. Pembaris normal lah. Kan, kemudian juga jangka tolok. Tahu jangka tolok? Yang kamu alat geometri kan, yang ada dua-dua tajam tu. Tu jangka tolok. Okey. Ukur dua tempat itu kemudian gunakan pembaris. Begitu juga jalur kertas. Yes. Kemudian kalau jarak melengkung boleh gunakan sama ada benang putih ataupun juga jalur kertas ataupun juga pembaris. Kalau jalur kertas ni dan benang putih senang je sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat, jom mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Okey. Kalau kita lihat jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos. Okey, macam mana nak gunakan jangka tolok? Kalau kamu dah ada 2 set yang jangka tolok macam tu kan, yang macam tu. Okey, apa yang kamu kena buat iaitu langkah pertama tandakan X di sekolah dan juga tandakan X di pejabat pos. Tandakan macam tu. Okey. Kemudian letakkan kedua-dua hujung jangka tolok tu pada kedua-dua tanda X. So di sini dan juga di sini. Okey, letakkan kedua-dua tu kat ujung tu. Kemudian jangka tolok tu jangan kamu gerakkan pula. Kamu biarkan je keras dia macam tu. Okey, dah ukur macam tu X, kemudian itu juga kamu terus ambil pembaris dan letakkannya di atas pembaris dan ukurlah berapakah jaraknya. So kalau kita lihat di sini ada skala. Okey, di sini ada skala penting untuk kamu tahu di sini ada skala. Okey. So kalau kita lihat langkah ketiga, pindahkan jangka tolok ke atas skala lurus peta dan lihat ukurannya. Maknanya kamu letakkan kat sini yang hujung tadi tu, okey, mula kat kosong hinggalah yang ke-12 ini. Letakkan kat situ. Jadi bila kamu dah tengok kosong hingga 12, bermakna jarak di antara sekolah dengan pejabat pos sebenarnya ialah 6 cm, tapi skala peta ialah 1 cm. Ini 1 cm kalau yang tak tahu, kadang-kadang ini sebenarnya adalah dikatakan sebagai 1 cm. Okey, 1 cm kat sini. So 1 cm ini mewakili 2 kilometer. Okey, 2 kilometer. Jadi bila kamu darabkan kat sini, jarak sebenarnya adalah 6 cm darabkan dengan 2 km is equal to 12. Siapa yang tak faham? Nak tahu juga ni. Siapa yang tak faham? Faham ke tak faham? Okey. Ke pernah buat ke belum pernah buat? Pernah buat ke belum pernah buat? Nak tahu ni. Belum pernah buat. Belum pernah buat. Belum pernah buat.
okey. Belum pernah buat belum. So kalau nak buat boleh. Nanti kita akan lihat. Tapi masalahnya, engkorang ada tak jangka tolok ni? Ada tak jangka tolok ni? Ada. Ada. Okey. So ramai yang ada. Bagus. Tak apa. Nanti kita akan cuba gunakannya nanti. Okey, kita akan gunakannya nanti. Baik. Kemudian mengukur jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan. Bagaimana nak mengukur jarak melengkung ini, cikgu? Okey. Kalau jarak melengkung ini menggunakan pecahan wakilan, mari kita mengukur jarak sebenar sungai jernih di antara titik C dengan titik D mengikut sungai. Okey, so sama juga teknik dia, iaitu kamu kena tandakan X pada C, kemudian tandakan X pada titik D. Itu penting. Kemudian kamu tengok skala dia. Tengok skala sebelah kanan ni. Skala dia ialah 1/100,000. Maksudnya, okey, dia punya skala bermaksud 1 cm. Okey, cm mewakili berapa? 1 km. Kena faham tu. 1 cm mewakili 1 km. Jadi itu sebenarnya ukuran dia. Jadi ambillah benang. Okey, letakkan benang di titik C dan tandakan benang tersebut. Ini yang susah sebenarnya nak buat ni. Sebab kamu kena letak tau. Letakkan pen tu di atas ini, C ni. Kemudian kamu akan ukur satu-satu sampailah ke D ini. Macam mana cikgu nak demokan benda ni macam mana cikgu nak demokan? Sebenarnya cikgu biasa buat ni, iaitu letakkan benang tu, kemudian kita ukur satu-satu ikut lengkuk sungai tu sebenarnya. Okey, kalau tak ada benang, tak boleh ukur kan? Kalau tak ada benang, boleh guna iaitu jalur kertas. Okey, baik. Mungkin ramai yang tanya, cikgu, jalur kertas tu macam mana, cikgu? Match ni cikgu tunjuk. Jalur kertas tu sebenarnya macam ni. Mana pula pembaris cikgu? Baik. Tak apa. Okey, baik. Dia sebenarnya begini, ini kertas. Okey, ini kertas. Okey. Baik, kemudian kamu lipat dua. Okey, lipat dua ni. Okey. Okey, kemudian kamu lipat lagi. Okey, lipat lagi yang kali ketiga. Lipat kedua ni, yang kali ketiga ni. Macam nak buat layang-layang lah pula. Okey. Baik, kemudian kamu boleh potong di yang ini korang ada kertas tak? Korang ada kertas tidak? Azan pula. Mana boleh? Boleh. Tak sama jarak. Okey, baik. Sekejap. Cikgu tunjukkan Sekejap, cikgu ambil pembaris dengan tu. Sekejap. Okey, baik. Ada pun. Okey, baik. Untuk kamu penting ada set geometri macam ni penting Untuk geografi penting sebab akan ada pengiraan. Akan ada pengiraan dalam exam kamu, ada pengiraan
Oh, lupa cikgu nak bagi tahu ya. Bulan 3, hujung bulan 3 korang geografi ada exam dalam kelas online. Okey, ada exam sejarah pun ada. So jangan risau. Seronoklah. Seronoklah dengan exam. Yeay. Okey, sumpahlah cikgu. Siapa sumpah kau? Janganlah sumpah. Okey. Baik. Bab apa? Tunggu. Okey. Jangan sumpah. Siapa sumpah kau? Okay. Okey. Baik. Aiman. Bila masa kau masuk, Man? Oh. Tiba-tiba je muncul. Okey. Alright. Baik. Cikgu dah koyakkan tadi, inilah dikatakan sebagai jalur kertas. Jalur kertas, dan untuk mengukurnya, sumpahlah macam mana nak buat ni. Okey. Sekejap. Macam mana aku nak buat ni ya? Kena kreatif ni. Macam mana nak buat ni? Sekejap. Macam mana nak tunjuk korang pengiraan kan? Tak terfikir cikgu. Macam mana nak buat boleh tak cikgu buat live? Cikgu buat live. Kejap. Okey. Takut tak nampak je nanti. Okey. Kan? Seronok sebenarnya kan. Dia adventure ni. Bila macam mana nak buat ni? Macam nak selesaikan ni? Sekejap. Baru seronok. Kejap. Cikgu mungkin kena alihkan ni. Okey. Dan juga cikgu akan bawa. Cikgu ada lagi tau. Jangan kau lari. Cikgu ada lagi. Jangan kau lari. Okey. Okey. Dengar suara cikgu Okey. Sekarang kau nampak tak? Kau nampak tak? Okey, sekarang kamera cikgu kau nampak kan? Okey. Baik. Cara yang cikgu nak buat, okey, sebenarnya adalah begini. Mula-mula, okey, jalur kertas Jalur kertas ini cikgu tandakan dulu. Okey, tandakan dulu satu tempat. Mana pula dia? Okey. Okey, baik. Cikgu tandakan. Nampak tak ada satu tanda tu yang cikgu tanda? Okey, so cikgu tandakan dekat sini. Kemudian cikgu gerakkan dia. Okey. Tak nampak pula korang nanti. Okey, cikgu tandakan kat sini. Kemudian cikgu akan gerakkan ikut kertas tu supaya ikut jalur sungai tu sampai ke hujung ni. Cikgu tandakan. Nampak tak cikgu tandakan tu? Kemudian cikgu alih sikit. Kemudian dia corner kan. So daripada sini cikgu tekan kertas ni, cikgu akan pusingkan dia. Ikut kepada dia punya sungai naik atas. Sampailah ke sini. Nampak tak tu? Dah ada. Nampak tak? So kita akan dapat macam tu tadi, dan dia juga akan dapat daripada sini sampailah ke sini, daripada sini sampailah ke sini. Itu cara. So dia kena pusingkan kertas. Memang boleh buat. Memang boleh buat dalam exam, memang boleh buat. Memang boleh buat dalam exam. Gempak gila dia buat live. Gempak gila buat live. Tak pernah dibuat orang. Okey. So itu cara dia. Boleh buat kertas lain? Tak. Maknanya kamu akan dapat ukuran macam cikgu tunjuk ni. Mana tadi? Ni dia. Okey. Baik. Inilah dia kertas yang cikgu tunjukkan tadi, cikgu tandakan daripada atas ini. Allah, nampak ke? Macam jelas sangat je. Nampak tak ada tanda hitam tu? Okey, yang cikgu tandakan, dan ada satu yang kedua tanda hitam, dan ada yang ketiga tanda hitam. Tu dia. So bukan kertas OMR, pandai. Kertas ni sebenarnya adalah kertas A4 tadi yang cikgu lipat-lipat tadi, cikgu potonglah. Kita nak jalur kertas. Ini kita namakan jalur kertas. Okey, gelak engkau Vina version Kau gelak. Dia macam tu.
Okey, kemudian barulah kamu ambil pembaris ini dan juga kemudian ukurlah jarak tu berapa. Bolehlah. Yang share-share lebih tu, jap saya pening. Alright. Okey, apa yang kau pening? Kau tak faham kau tanya. Jangan kau ni, tak faham tanya. Tak faham tanya. Apa yang kau nak tahu? Apa yang kau nak tahu? Mana dah dapat kertas? Kau bawa lah kertas. Jalur kertas ni nanti dalam periksa korang gulung-gulung lah dia. Simpan dalam pencil box. Nanti ataupun benang. Nanti bila masuk exam geografi, keluarkan jalur kertas itu. Keluarkan jalur kertas tu dalam poket baju ke. Itu pun kau nak cerita ke? Nak tanya ke? Apalah kau ni. Kalau cikgu tak bagi, cakap lah cikgu. Kan soalan cikgu kata dalam ni ada bab 1, bab 2 kena guna jalur kertas. Saya bawa lah jalur kertas. Mesti macam tu. Benang lagi senang, betul. Ya, itu sebenarnya cikgu dulu mengajar geografi, cikgu tahulah. Memang kena bawa jalur kertas tu dan lipat-lipat. Lipatkan aja dalam, kemudian letakkan dalam pencil box. Ataupun letak dalam tu. Betul. Betul. Itu cara dia sebenarnya. Nak demo lagi ke? Macam mana nak cikgu nak ukur ni? Nak tengok macam mana cikgu nak buat lagi? Ukur lagi sekali. Okey. Tak mau dah. Please. Alamak, ada please lah pula. Okey. Okey. Please okey, please. Please lah. Betul. Sebab rasanya nak cari benang tu kadang-kadang susah. Okey. Jadi kalau macam budak-budak asrama, lebih suka kalau dia orang guna apa? Dia orang guna jalur kertas. Sebab jalur kertas boleh move ikut lengkuk sungai tu. Jadi senang. Okey. Tapi bila moving, make sure bila move satu tempat, pastikan kalau kamu nak pusing kertas itu, for example macam tanda ni kan. Okey, nak pusing satu kertas tu, mestilah guna tekankan dia dan pusingkan kertas tu supaya dia tak lari. Kena tekankan dia. Kemudian dia pusingkan kertas tu so tak lari. Itu sebenarnya. Okey, guna getah kalau tak ada benang. Getah tak panjang. Getah dalam lengkung-lengkung, berpusing-pusing, menangis kau nanti. Kadang-kadang dalam banyak kes ada juga pelajar yang apa tahu? Dia akan ambil dia punya benang kat tudung tu. Benang kat tudung tu dia ambil benang dapat kan, kemudian dia buat ukur. Benang tudung kan warna putih. Jadi dia tekan kat situ dia buat. Ya, ada. Jadi itu cara dia. Gunakan benang atau jalur kertas untuk mengukurnya. Ada yang guna paku banyak-banyak lepas tu ukur. Lagilah teruk Aaron. Mana nak dalam exam nak cari paku. Kau biar betul. Mana nak cari paku? Bukan paku apalah, paku tekan lah. Takkanlah nak paku besar-besar, paku kayu tu. Kan? Kerusi punya paku. Berapa besar kau punya kerusi tu ada paku. Okey. Okey. Jadi itulah. Kan? Jadi penting untuk kamu ada alat dan juga kamu ada ukur. Jangan risau pasal jalur kertas. Mungkin ramai yang kata, cikgu betul ke boleh bawa jalur kertas? Memang boleh. Jalur kertas kau ni kan kosong aja. Bukannya ada apa-apa isi jawapan formula pun kosong. Kau tunjuk kat cikgu, jalur kertas cikgu nak buat ukuran geografi. Memanglah dia akan bagi. Mana ada jawapan kat sini. Lepas tu kau gulung-gulung lah. Apalah kan. Simple mah. Kalau ada jawapan sikit-sikit, alah, kau nak isi jawapan. Macamlah korang tahu apa soalan dia keluar. Soalan pun korang tak dapat lagi, nak tulis jawapan benda. Kan? Betul tak? Kan? Okey. Kalau korang dulu, kalau korang dulu kata apa? Kalau korang kata apa? Alah cikgu, kita orang ni senanglah nak tiru macam ni, tiru macam tu. Korang jangan kencing cikgu lah. Cikgu lagi banyak pengalaman bagaimana nak meniru macam-macam. Jadi segala tipu helah korang tu dalam tangan. Okey. Geografi kau nak letak point apa? Kan? Tak ada apa sangat pun. Okey. Baik. Yes.
Okay, so tadi sama ada jalur kertas ataupun benang, korang rentangkan di atas itu dan ukur berapakah jaraknya. Dapat tak di sentimeter adalah 8 sentimeter. So 8 sentimeter itu darabkan dengan skala. So kalau kita lihat jarak dari titik C ke titik D ialah 8 cm. Maka skala peta ialah 1/100,000 bermakna 1 cm mewakili 1 km. So jarak sebenar Sungai Jernih dari titik C ke titik D ialah 8 tadi, 8 cm tadi darabkan dengan 1 is equal to 8 km. Tak. Okey, ya kalau benang tu kena ikut susunan sungai tu. Kalau sungai tu lengkung-lengkung, kau ikutlah lengkung tu. Ikut lengkung sungai tu. Kemudian tandakan kat sungai tu. Sebab tu dia minta guna benang putih. Supaya kamu boleh tandakan. Jangan sesekali guna benang hitam. Bangang nampaknya. Kan? Nah pusing-pusing tanda. Lepas tu benang hitam pula tu tanda. Mana tandanya cikgu? Kan? Kan? Tanda. Lain kali guna benang putih. Jangan guna benang hitam. Dalam benang hitam, lepas tu kau tanda pula pakai pen hitam. Memang mencarilah kau. Mana pula aku tanda tadi ni? Jangan. Jangan terlalu nampak, terlalu bijak sangat. Boleh? Guna benang putih. Okey. So pentingnya guna benang putih. Baik. Okey. Benang kan banyak benang. Benang putih, benang kuning, benang merah, benang hitam. Jangan guna benang warna-warni. Guna benang putih. Kan? Buang masa je buatkan bawa benang hitam. Sekarang memang mencarilah kan. Baik. So, kemudian kita teruskan dengan 1.4 ni iaitu menentukan jarak sebenar. Okey, jarak sebenar berpandukan kepada skala. So kita nak lihat di sini berpandukan pada skala pada peta. Okey. Bagaimana kita boleh menukar jarak tempat di atas peta kepada jarak sebenar di atas permukaan bumi? Okey, soalan dia kalau kita lihat perhatikan peta dan skala peta yang diberi. Cuba anda ukur jarak di antara rumah Khairul dengan balai polis mengikut langkah mengukur jarak yang telah dipelajari. Contohnya, kalau kita lihat, macam mana nak ukur jarak lurus antara rumah Khairul ni, ni rumah Khairul, dengan balai polis. Okey. Kalau dia kata jarak lurus, maka terus ambil pembaris. Siapa Khairul? Tak tahulah. Kan, tandakan X pada Khairul. Siapa X Khairul kat sini? Okey. Siapa X Khairul kat sini? Tak ada kan? Okey. Baik, tandakan X dekat rumah Khairul ni. Sian dia, rumah dia kena X. Kemudian, okey, balai polis. Aduh, kemudian korang gariskan lurus, okey, rumah Khairul itu, okey, garis lurus rumah Khairul tu daripada sini, okey, okey, daripada sini bawalah sampai ke balai polis. Balai polis ini, okey, jap. Okey, so kemudian barulah kamu buat ukuran. So, ambil pembaris terus ukur. Okey. Ingat cikgu rasa tak payah ajar kod macam mana nak ukur. Kadang-kadang ada pelajar ambil pembaris ni, okey, dia ambil pembarisnya kat X rumah Khairul tu dia letak dekat nombor 2. Kemudian dia ukur sampailah 10 cm cikgu. Aku tampar kan. Okey, lain kali nak mula start dekat kosong. Jangan letak kat 2, jangan letak kat 1. Jangan letak dekat 4 ke jangan 3. Letakkan kat mula kat kosong. Pandai. Kan? Letak kat kosong dulu. Kemudian barulah ukur. Ini ada mandai-mandai letak kat sini, letak kat sini. Suka hati mak bapak korang aja. Okay. Jadi, make sure letak dekat kosong dulu. Aduh, lawaklah mengajar geografi ni. Okay, baik. Letak kat kosong dulu. Aduh, ya mak bapak yang kena adik. Alright. So, mengapa ada yang start daripada 2? Itulah pasal. Kan? Ada yang start kat 2 pun ada, start kat 4 sebab it's better than kosong. Kenapa tak?
Itu kalau dia orang cakap macam tu memang nak minta lempang tu. Minta lempang laju-laju. Okey. Baik. Aduh. Paling best start dekat 30. Ya. Tiba. So, kamu ukur dan dapatlah kat sini. Ya, sebab makan maths. Aduh. Better than kosong. So, itu cara dia. Okey, cara dia. So, kalau kita lihat, kita ukur. Okey. Siapa pula? Okey. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, skala 1 cm mewakili 1 km. So jarak sebenar tu kamu dapat 9 cm. So 9 cm darabkan dengan 1 ni. So apa pula ni bergaris-garis ni? Apalah. Okey, kemudian barulah ngada-ngada betul. Inilah kan, tak pandai conteng nak conteng. Kan, ngada-ngada je. Kan Aiman kan? So 9 kilometer. So jarak di antara rumah Khairul ni okey, ke balai polis. Rumah Khairul. Khairul mana? Tak tahu X apa entah. Yang penting kita dah tak ada X ya. Okey. Baik. So di sini adalah sebenarnya iaitu kita kata sebagai 9 kilometer. Ya, member saya. Baik Adif, kirim salam kat member Cakap dengan dia nama kau keluar kat geografi. Kan? Kena tanda X lepas tu, siapa X kau? Tanya macam tu. Okey, baik seterusnya. Kita lihat. Aduh, ya. Cikgu, skala berubah macam mana cikgu? Okey, skala berubah. Bagus. Soalan Vinavation bagus. Let's say, kalau katakan skala ni, kamu tengok skala tu. Okey, sekarang ni, skala ni bersamaan dengan 1 cm. Yang ini 1 cm Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebenarnya 1 cm. Tak boleh tulis pula. Okey. Ini 1 cm 1 cm mewakili 1 kilometer. Let's say kalau katakan dia bukan 1 cm 1 kilometer. Let's say kalau katakan skala ni adalah 1 cm mewakili 2, 4 ataupun 6. So macam mana cikgu? Sama juga. Iaitu kamu kena buat apa? Iaitu 9 kali 1 tadi kan? So, kamu kena kira balik 9 darabkan dengan 2. Jadi dapat berapa? Dapat 18 kilometer. Dia macam tu. 9 ini jarak sentimeter yang sebenar. 2 ni sebenarnya adalah datang daripada skala tadi. Nampak tak? Datang daripada skala tadi. Jadi kalau skala berubah, kamu kena kira mengikut skala itu. Kalau 2, 2 lah. Kalau 3, 3 lah. Kalau 4, 4 lah. Nampak tak? Jadi itu cara bagaimana. Ya, betul. Darab dengan nombor first lah. Betul lah, Adif Hisham. Betul. Darabkan dengan nombor first. Sebab yang dia buat panjang-panjang tu untuk menjelaskan. Okey, menjelaskan 1 cm mewakili 1 km. So 1, 2, 3. Kalau 1 cm mewakili 2 km, 2, 4, 6. Kalau 1 cm mewakili 3 km, bermakna 3, 6, 9. So nak darab yang mana cikgu? Darab yang mula-mula sekali. Darab yang mula-mula sekali. Yes, nombor yang mula-mula tadi, yang 1 tadi kan? Yang tadi kita darabkan dengan 2. Jadi 9 kali 2, 18. Very simple. Ammah. Nampak? Macam-macam lah Cikgu Rafi ni kan. Okey, baik. Menggunakan skala pecahan wakilan. Okey. Baik, itu nanti. Itu sebenarnya yang kamu pelajari sepanjang bab 1. Dan dah habis dah bab 1. So sebenarnya apa yang kamu pelajari iaitu tentang skala, kemudian jenis-jenis skala iaitu pecahan wakilan, skala penyata dan juga skala lurus. Skala lurus terbagi kepada 2 iaitu skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, itu 2. Kemudian kita belajar tentang jarak iaitu ukuran jarak ialah ukuran jauh di antara 2 tempat. Jenis jarak ada 2
iaitu jarak mutlak dan juga jarak relatif. Jarak relatif. Okey. Dan kalau kita lihat cara-cara mengukur. Baik, kalau mengukur jarak lurus diukur menggunakan pembaris, jangka tolok dan jalur kertas. Kalau jarak melengkung akan diukur menggunakan benang, jalur kertas dan pembaris. So itulah cara bagaimana untuk mengukur mengukur skala dan juga jarak. Baik. Sebelum itu, okey, kita nak lihat, cikgu nak berikan sedikit latihan lah. Boleh latihan latihan. Sikit je latihan, tak payah banyak-banyak. Cikgu rasa cikgu ada share hari tu kan tentang latihan yang cikgu ada share latihan kan? Hai Sarah. Okey. Cikgu ada share latihan kan? Sarah terus. Okey. Cikgu ada share latihan dengan kamu, betul? Okey, latihan geografi ada ke? Bab 1 skala dan jarak latihan ada Forgot already Ayah. Kan. So old. Cikgu, you are so old cikgu. Yelah. Kan. Okey. Tak sebenarnya muda lagi, remaja tapi remaja purba. Okey. Ada. Okey, yeah. Okey. Tak apa. Senang je. Tak ada kot. Confirm Tak ada tak ada latihan. Sarah, cikgu ada bagi yang latihan dalam bentuk. Sarah student lah. Okay. Cikgu ada bagi latihan yang ni tak? Geografi. Ada tak cikgu upload dekat grup geografi tingkatan 2? Ya. Nama saya Sarah juga. Okey. Nama wife cikgu pun Sarah juga. Okey. Okey. Rasanya tak ada. Okey, thank you. So maknanya tak ada. Geo tak ada lagi okey. Okey Tasnim. Okey, maknanya tak ada. So korang nak ke? So Sarah terus macam tu. Okey. Boleh je. Okey. Baik. Latihan yang akan cikgu sharekan sebenarnya nanti iaitu latihan seperti ini tau. Iaitu latihan seperti ini. Inilah dia. Skala dan jarak. Inilah latihan-latihan yang kamu kena buat. Okey. Okey, iaitu skala dan jarak. Okey, dan nyatakan jenis skala. Okey, lengkapkan jenis-jenis jarak. Alah, sonang-sonang ya tu. Kan, sonang bayi itulah. Account pun boleh buat. Tiba-tiba lah pula kan. Cakap ni 9. Kan, susah je tu. Susah ke? Tak faham. Okey. Susah ke? Tak susah pun. Okey, tak susah pun. Tak faham. Itu lagi best. Yang tak faham tu lagi best. Supaya apa? Supaya kita akan cuba bagi faham. Jangan mengalah ala kacang je. Ya, betul. Kacang putih ke kacang kuda? Ke nak tanya dulu? Kacang mana satu? Okey. Dan juga ada menentukan jarak sebenar menggunakan skala pada peta. Yeah, alright. Okey. Ini juga cikgu akan kongsikan dengan kamu dalam latihan sekejap lagi. Okey. So, apa yang cikgu nak bawa kamu pada hari ini? Okey, nanti cikgu akan sendkan itu dalam grup WhatsApp supaya kamu boleh print out dan juga kamu boleh buat latihan. Okey. Supaya apa? Barulah kamu faham. Kalau susah jangan risau. Cikgu ada, tanya je cikgu macam mana nak buat. Don't worry, be happy. Okey. Baik, untuk hari ini, apa yang kita nak buat iaitu hari ini kita akan seperti biasalah. Nama pun geografi. Kalau geografi kita kena pergi buat apa? Kita kena tengok. Kita kena pergi terbang lah untuk melawat kawasan-kawasan tertentu. Kawasan-kawasan tertentu boleh? Boleh ke tak boleh? Mahu ke tak mahu? Mahu ke tak mahu? Ayat. Kan? Okey, baik. So, kalau kita lihat di sini. Okey. Mau tengok cikgu punya gaming setup. Uyo.
Gaming setup Alright. Geografi. So memang senang. Boleh Adi. Boleh. Sikit je kan cikgu? Ya, sikit je. Okey. Baik, cikgu akan okey. Selain daripada Google Earth, okey, satu lagi cara untuk kamu lihat sekarang ni teknologi kamu boleh gunakan ini dipanggil Google Maps. Okey, Google Map. Okey, kamu boleh type dekat Google Map. Ini kelebihan geografi. Cikgu Rafi sebab apa? Kita akan cuba gunakan teknologi terkini. Kalau dah ada sekarang ni Google Map, kita akan guna Google Map. Okey, ini Google Map dan kalau kamu lihat betul-betul di sebelah bawah sekali tu ya, sebelah send feedback, mungkin kamu boleh nampak kot send feedback. Nampak tu ada skala 2 kilometer. Okey. 2 kilometer bermakna apa? Okey, dia kata jarak yang itu 1 cm itu mewakili 2 kilometer. Are you sure ini 1 cm? Sekejap cikgu ukur. Ya. Okey, 1 meter setengah. Okey, 1 cm setengah. Okey. So dia berubah-ubah Kalau kamu tengok skala tepi tu, dia berubah-ubah. Sekejap 5 kilometer, 5 kilometer, kemudian dia 2 kilometer, lagi dekat, dia lagi pendek. Okey, 2 kilometer. Okey. Nampak tak? Skala berubah sebab apa? Zooming dia. Semakin zooming, semakin dia punya peta tu jadi lagi besar. So dia punya skala tu makin jadi besar. Itu sebab kita zoom. Nampak tak? Okey. Rumah saya. Okey, baik. So bila kita zoom, nampak tak ada 1 kilometer. Inilah dia zooming kita. Dan okey, kalau Google Map, okey, kamu boleh mengukur jarak juga. Okey, mengukur jarak dari satu tempat ke satu tempat, okey, menggunakan peta dan make sure kalau bagi cikgu cikgu akan pastikan okey, kalau nak ukur tempat nak ukur jarak cikgu akan pastikan Google Map itu pada skala 1 kilometer. Nampak tak ada skala 1 kilometer tu? 1 kilometer tu okey, tadi 2 1 1 kilometer tu 1 kilometer. Baik. So 1 kilometer. Okey, yang ini cikgu ukur dia bersamaan dengan okey 1.5. So kita boleh ukur jarak itu. Contohnya nak ukur jarak ni sungai ni. Kalau diberi peta sungai macam ni, menangis kamu semua nak ukur. Berpusing-pusing. Nampak tak? Ni sungai apa ni cikgu? Ni Sungai Langat. Berpusing-pusing nak mengukur Selat Melaka sungai ni. Okey, dan juga kalau jalan raya tak ada masalah lagi. Okey, menangis. Ni kalau nak ukur Sungai Kelang, bayangkan daripada Padang Jawa sampailah kepada Port Klang. Berpusing-pusing ni, nangis ni. Berpusing-pusing kau nak mengiranya. Yes, itu mengukur jarak. Sebab itu kamu kena mahir dulu dengan ukuran-ukuran jarak melengkung dan juga jarak lurus. Okey. Baik. So, di kawasan kebanyakan pelajar-pelajar kita ni, pelajar-pelajar dalam kelas kita ni, kebanyakannya datang daripada Selangor. Okey, cikgu tahu ramai datang dari Selangor, dan di Selangor sebenarnya ada sebuah pelabuhan dipanggil Port Klang. Okey, pelabuhan Port Klang, dan kalau kita lihat di sebelah-sebelah tu dah ada pulau. Iaitu ada Pulau Indah, di hujung Port Klang ada Pulau Indah, ada Pulau Klang, ada Pulau Cik Mak Zain. Cikgu berasal dari Selangor. U3U. Oh ya ke? Okey, Pulau Pintu Gedung, Pulau Selat Kering, Pulau Tengah dan Pulau Ketam. Port Klang cantik ke cikgu? Okey, Port Klang sebenarnya biasa je. Dia banyak kapal lah. Banyak kapal. Oh, dari Sabah? Okey, pernah sampai ke Port Klang? Okey, pernah sampai ke Port Klang? Tak pernah sampai lagi ya? Okey, tapi kalau nak sampai boleh. Iaitu kalau kita nak tengok, kita boleh pergi ke tempat itu sendiri, kita akan mendarat. Okey, Google Maps pun boleh mendarat Google Maps pun boleh mendarat. Jom kita mendarat tengok. Ni.
Okeylah dia. Inilah dia. Ini Port Klang. Okey, ini kawasan Port Klang. Okey. Ini pelabuhan dia dan itulah tempat-tempat di mana kapal-kapal berlabuh. Kapal-kapal berlabuh. Ini kawasan peranginan dia. Ya, inilah dia. Kawasan-kawasan kapal berlabuh. Okey. Dan ini sebenarnya tempat yang biasa cikgu berjalan ni sebenarnya ni. Okey. Nak jalan lagi tak tengok? Ini sebenarnya adalah muara sungai yang nak masuk ke laut. Dia belum laut lagi ni. Dia belum laut lagi tapi dah nak masuk ke laut. Dia dipanggil Kuala. Dan di sini dia ada tunjukkan peta ni kapal. Menunjukkan inilah kawasan yang dikatakan sebagai kawasan pelabuhan Klang. Yes. Pernah pergi sini? Tak pernah pergi lagi ini dulu tempat-tempat lepak cikgu lah. Dulu kan kadang-kadang cikgu tidur tepi-tepi ni lah masa zaman bujang dulu kan. Tidur malam sampai ke pagi, tidur tepi-tepi pantai ni. Memancing. Kapal tu tak berfungsi. Okey, nak tengok betul-betul pelabuhan. Inilah dia pelabuhan dia. Jom kita tengok pelabuhan dia. Kita tengok yang paling dekat, sedekat yang boleh. Kita nak dekat-dekat. Okey, jap. Okey. Sedekat yang boleh. Itulah jap, tak nampak sangat. Pun tak nampak juga, kita belakang sikit. Okey. Okey, dan juga okey, belakang sikit lagi. Boleh tak nampak? Okey. Kamu nampak tak? Inilah dia. Inilah gambaran pelabuhan di mana kren-kren itu akan mengangkat kontena tu ke atas daripada kapal. Okey, kapal-kapal besar biasanya berlabuh di bahagian belakang. Ya, di bahagian belakang. Ya, betul. Okey, bahagian belakang. So, yang kren-kren itu akan angkat dan juga letakkan. Macam tu. Dan kapal-kapal kecil ni, kamu kena tahu kapal-kapal kecil ni fungsinya apa tahu? Untuk menarik kapal besar supaya parking dengan betul. Sebab kapal besar dia tak boleh parking betul-betul sebab dia berat. Dia tak boleh nak corner sini, corner sana. Jadi dia kena ada kapal-kapal kecil ni untuk tarik dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan macam tu. Itu fungsi kapal-kapal kecil ini sebenarnya. Jadi inilah dikatakan sebagai bukan. Fungsi dia penarik kepada kapal yang besar. Gila kau, kapal besar berat kot. Ibaratkan just imagine kapal yang besar begini, kan, dia nak parking tak boleh. Jadi dia kena ada kapal kecil kat sini. Contohnya cikgu buat kapal kecil kat sini kan. Kapal kecil ni akan hook dan kapal kecil tu yang tarik. Okey, kapal ni masuk sini, ki. Dia ikut aja. Jadi kapal besar dia tak boleh buat kiri kanan. Nampak tak? Almaklumlah besar sangat. Kan. Jadi itulah fungsi kapal-kapal kecil ni. Tak, dia bukan membawa tapi dia menarik. Macam itik. Macam anak itik tarik mak itik. Kan macam itulah. Larat ke kapal kecil tu. Kapal kecil tu tarik je. Tarik je dan bawah tu air kan. So dia meluncur je lah. Tarik tak ada masalah. Jadi itulah fungsi kapal-kapal kecil di pelabuhan ini. Dan ini tempat pelancongan juga di mana ramai orang suka melepak kat sini lah. Ini gambaran dia. Banyak kontena ni. But the best part, kalau kamu pergi ke Port Klang, kat sinilah kapal-kapal itu berlabuh. Tetapi the best part is, kalau kamu pergi sini, okay, tu gambaran dia. Dan kamu perasan tak ada restoran kat sini? Macam rumah terapung ni. Ini restoran tau. Restoran seafood. Dipanggil Muara. Dia punya seafood Melayu pula tu. Dia punya ikan golek, dia punya sotong, dia punya ketam semua. Orang kata apa? Nalar ke. Nalar ke.
Memang best. Yes. So inilah serius, sedap. Sedap. Tapi bajet lebih sikit lah kan. Kamu ambil apa-apa ikan apa semua kan, bajet satu kepala dalam RM25 makan. Kalau kamu bawa 4 orang, kira confirm 100 lah. Oh ya ke Sarah? Tak ajak pun Sarah. Kan. Okey. Ya, cubalah kau mana tahu kalau pernah pergi Kelang nanti, ajak-ajaklah pergi ke Pelabuhan Kelang. Inilah dia kawasan yang kita dah tengok. Menarik ke di mana? Itu dipanggil Tanjung Harapan. Inilah dia zon-zon perindustrian semua. Rasanya kalau kawasan-kawasan pelabuhan sebenar tak boleh lah. Okey. Baik, so itu di kawasan okey, inilah dia. Penggunaan Google Map. Harus diingat, ya. Okey, kawasan yang hijau ini kebiasaannya adalah berkaitan dengan banyak yang ini kat seat yang lain bonet PKP. Oh, betul lah. Okey. So yang hijau ni kebiasaannya adalah kawasan-kawasan yang banyak pokok pertanian. Okey, kawasan yang coklat ini kebiasaannya adalah kawasan bandar. Okey, kawasan bandar yang juga padat dengan penduduk. So itu yang dikatakan yang perbezaan warna-warna, dan yang kuning-kuning ini adalah jalan raya yang utama. Sebenarnya jalan raya banyak, tapi jalan raya ini adalah jalan raya yang utama. Itu beza dia, yang utama. So, okey. Ini dipanggil Lembah Kelang. Kalau kamu pernah dengar perkataan Klang Valley, okey, ataupun Lembah Kelang, ini semua dipanggil Lembah Kelang, iaitu daripada hujung sebelah kanan ni, daripada Batu Cave tu yang besar ni, okey, daripada Wangsa Maju semua ni, okey, ini bawa turun sampailah ikut ke Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Subang Jaya, Kelang, Port Klang, sampai ke bawah ni, ini semua dipanggil Lembah Kelang. Okay, Klang Valley. Kenapa Klang Valley? Kerana Lembah Kelang inilah lembah atau kawasan yang paling maju di Malaysia. Inilah kawasan yang paling maju di Malaysia. So siapa yang tinggal di Lembah Kelang ni, sila raise hand ataupun tulis saya. Ya, Aaron tinggal. Cikgu pun tinggal di kawasan ni. Siapa lagi tinggal di kawasan Lembah Kelang ni? Vinavation JB kan? Vinavation JB. Ya. Fatini macam mana Fatini? Yang lain-lain sama. Okey, Afrina dekat Gombak. Gombak pun sama juga. Masih lagi di kawasan Lembah Kelang. Ini lembah termaju. Telefon mula-mula sampai, telefon handphone tu mula-mula sampai di Lembah Kelang. Kemudian telefon macam Maxis, Celcom, semua start kat Lembah Kelang. Okey. Jadi, oh ya ke? Ramai pula yang nak fake-fake ni kan. Yes, Subang. Yelah Aaron, kamu kan area Subang. Well, Johor pun power. Tetapi Johor, harus ingat, Johor sebenarnya dia power kerana apa? Kerana pengaruh daripada negara jiran, iaitu Singapura. Yes, manakala yang Lembah Kelang ini dia berdiri sendiri tanpa pengaruh daripada negara-negara lain. Nampak tak? Jadi itu beza dia. Itu beza di antara Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang dan juga Johor lah. Itu perbezaan dia. Okey. Baik. So, itu tentang Google Maps. Tak apa, nanti kalau ada masa kita akan Ceras pun ialah Lembah Kelang juga. Kalau ada masa nanti kita akan go through kepada Google Map lagi. Okay, dan sekejap lagi cikgu akan sendkan latihan itu dan kamu boleh mulakan latihan. Kalau ada soalan susah tak faham, boleh tanya cikgu, don't worry. Okay. Kawasan mana yang bukan Lembah Kelang? Iaitu di luar daripada kawasan tadilah. Ceras pun Lembah Kelang juga. Ceras selalu sesak, betul. Okay. Contohnya di bahagian Nilai ataupun Bangi. Bangi pun dah keluar daripada Lembah Kelang. Bangi dah keluar dah. Rawang dan juga Kuala Kubu dah keluar daripada Lembah Kelang. Okay. Jadi kalau nak betul-betul dekat, pergilah ke mana tahu?